Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Perbincangan kita dalam bab perkara-perkara yang membatalkan iman. Kita sudah bincang beberapa perkara. Yang pertama yang membatalkan iman ini ada 4 perkara. Yang pertama mengingkari sifat rububiyah. Mengingkari sifat rububiyah ni maknanya kita ingkar sifat Allah Ta'ala yang maha berkuasa menjadikan alam ini. Kita kata, ada juga orang lain boleh buat. Jadi itu dia panggil ingkar. Itu yang pertama. Yang kedua mengingkari mencela asma Allah dan sifat-sifatnya. Maknanya kita orang kata ini nama Allah yang mulia, kita main-main nama Tuhan. Main-main nama Tuhan. Itu tak boleh. Ataupun sifat-sifat Allah SWT. Allah Taala ni lam yalid wa lam yulad. Tak ada anak, tidak diperanakkan. Mari pokok Yahudi pokok apa ni kata Tuhan ada anak. Pokok Nasara ni ada isteri tapi 3 jadi 1. Jadi pening buat dia tu. Nak macam mana? 3 nak jadi 1. 1 nak jadi 3. Jadi pening. Sambungnya kita. Yang ketiga, mengingkari atau mencela sifat uluhiyah. Ini perbincangan kita hari ini, iaitulah tentang mengingkari atau mencela sifat uluhiyah. Apa dia sifat uluhiyah ni? Iaitulah perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang mengingkari bahawa Allah Subhanahu wa taala sahaja yang disembah dengan sebenar. Apa makna uluhiyah? Uluhiyah ni makna kita percaya bahawa Allah sahaja yang boleh disembah. Allah sahaja yang boleh diminta pertolongan. Allah sahaja yang boleh kita kasih. Allah sahaja yang boleh kita doa. Allah sahaja yang boleh kita buat ibadat untuk dia. Tapi jangan keliru dia kata. Tuhan saja boleh minta tolong. Minta tolong kawan kita akak bagai tak boleh. Itu kita minta tolong dengan orang boleh dalam benda yang dia boleh buat. Tolong saya hari ni. Beki rumah. Dia tukar rumah, dia boleh buat lah. Tolong saya hari ni. Gali kubur. Boleh. Itu dia panggil kita minta tolong dalam kuasa yang ada pada orang. Itu boleh. Yang tak bolehnya kita minta tolong benda besar. Ya Allah. Tuan, Syekh. Tolong saya hari ni. Minta jangan turun hujan. Saya nak buat kenduri hari ni. Nak bewah hari ni. Itu tak boleh. Salah tu. Dia kuasa boleh menurunkan hujan ni. Siapa dia? Allah. Bila Tuhan nak turun hujan? Tak tahu kita. Kadang-kadang gelap gelemak. Akak habis kain di jemuran. Panas pula mari. Tengok udara panas molek. Jiruhlah kitanya. Tanaman. Sudah jiruh molek. Turun hujan. Apa nak buat? Allah punya kuasa. Jadi kalau kita minta tolong. Dengan perkara kita mengakui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala berhak disembah. Dia saja. Jadi kalau kita engkari benda ni, orang lain boleh juga. Apa salahnya kita minta tolong itu tu ayuh hak mana kuat-kuat ni? Itu dia panggil kalau minta tolong dah ada perkara yang dia boleh buat. Macam tukar rumah suruh baiki rumah, tukar nyapu suruh nyapu. Apa saja manusia tolong akak barang, tak apa tu. Itu pertolongan. Kita minta tolong dah ada perkara yang memang dia boleh buat. Dia boleh buat tak boleh buat benda tu? Boleh buat. Yang benda yang di luar kemampuan dia. Hak Allah SWT. Kita minta dengan makhluk. Itu tak boleh. Salah. Jadi kita ada susah hati. Bila susah hati, tempat kita nak kembali kepada siapa? Kepada Allah. Yang kita pergi kubur tu buat apa? Dia yang kata oli kubur tu, oli tu ayo hamba susah hati, lepaslah apa ni susah hati hamba ni. Itu apa jadi ke apa tu? Punuh dia punya tauhid mengingkari sifat uluhiyah. Itu hak Allah SWT saja. Kita akan sangat berdoa kepada Allah SWT minta. Tiba-tiba pergi minta dengan tu ayuh mana-mana. Pergi minta dengan pusuh kamak. Pergi minta dengan apa ni Kuala Sungai. Apa jadi kerja tu? Karut lah kata. Jadi punuh akidah. Jangan main. Bila-bila lalu ke? Tabik tu nak lalu ni. Ya lalu tu. Ditabik di pokok kayu, tabik di pusu, tabik di apa ni Kuala Sungai ni.
termasuk dalam perbuatan syirik. Sebab dia tak ada kuasa pun. Ada kedok dia tak tahu tu. Kita yang perasaan takut dia. Jadi mengingkari atau mencela sifat uluhiyah. Cuba muka surat 68. Iaitulah perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang mengingkari bahawa Allah Subhanahu wa taala sahaja yang disembah dengan sebenarnya. Hak boleh sembah dengan sebenar siapa? Allah sahaja. Kalau hak lain-lain tu kalau disembah juga, mungkin dia panggil sembah dari sudut bahasa bolehlah. Dia orang panggil menyembah raja. Sembah raja bukan makna kita pergi sujud dia. Maknanya hormat kepada dia. Ambil dari sudut bahasa. Bukan makna sembah, maknanya sembah tunduk. Tapi kalau pergi rokok ke raja, pergi sujud dia, jangan. Perbuatan ni haram tu. Kalau ingat dia kekuasa pula niat sujud dia pula jadi apa nak? Jangan duk main sujud satu kali. Benda-benda yang tu. Jadi kita kena ingat, bukan semua benda boleh sujud. Bukan semua benda boleh kita buat. Jadi kita kena berhati-hati. Dia kata, ni orang panggil sembah raja ni. Sembah raja tu maksudnya hormat dia lah. Jangan kata sembah tu, disembah tunduk rokok dia. Jangan. Itu syirik je. Jangan kurang. Jadi, i'tiqad yang mengingkari bahawa Allah Subhanahu wa taala saja yang disembah dengan sebenarnya. Kita kena ingat, hak boleh sembah dengan sebenar siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang lain daripadanya tidak berhak disembah. Hak lain-lain jangan sembah. Raja ke, tok pekor ke, tokoh kayu ke, jangan. Pion merah pun jangan. Dan diabdikan diri kepadanya dengan pengertian ibadah. Mana kita ibadah? Orang sembah raja, orang tak panggil ibadah. Ada orang kata nak ibadat di tanah mata? Ada. Ada. Dia panggil mempersembahkan itu dari sudut bahasa. Kita kena ingat. Tapi dia sendiri jangan duduk rokok sujud situ lah. Itu bahaya juga tu. Maka sesiapa yang berkata atau beramal atau beriktiqad dengan cara yang bercanggah dengan uluhiyah, maka kafir dan murtad, na'udzubillah. Jiwa hijau benda-benda lagu ni jadi kafir, jadi murtad. Walaupun ada pihak atau kepala ada serbai pun, kalau pergi main tabik ke pusu ni, kafir, rusak iman. Jangan duduk berah, benda-benda kadang, bila kita tak tahu benda ni, rupanya makhluk perusak. Racun. Benda tu benda penyakit. Kekafiran inilah yang paling banyak berlaku di kalangan manusia. Memang. Kafir lagu ni kafir tauhid uluhiyah ni banyak berlaku. Pasal tak khabar. Kita kat tangan berdoa, tu ayah tolonglah. Gitu dengan doa, dengan minta tolong tu. Dengan penuh semangat lagi minta tolong. Jadi punah dah akhir dah. Tak boleh berlaku. Kalau orang keramat tu kalau dia hidup, kita pergi minta tolong dia doa, tak apa. Macam kita pergi pondok, kita kata tak. Jumpa Tok Guru besar. Ambo ni ada hajat. Ada orang tipu ke apa masalah tak. Boleh kau minta tolong doa ambo. Tak apa. Biar dia berdoa. Jangan kita pergi doa pergi apa ni. Kita habis tidak. Dia berdoa. Moga dia orang juru. Orang soleh. Orang banyak ibadat rapat dengan Tuhan. Kita ni senggai sikit. Jadi kita minta tolong dia tolong berdoa. Boleh jadi akak tangan dia tu lebih dekat dengan Tuhan nak terima. Ataupun orang kita ni memang malah doa hangit. Malah buat kita panggil orang pergi rumah penuh-penuh dah. Dia tak mayat. Tak berdoa dia ni. Dia lelah-lelah. Dia tak okok tangga. Oh, tak okok benar lah lagu ni. Lagu ni tak setuju angin kita. Ajak orang suruh berdoa rumah dia penuh-penuh. Dia sendiri duduk cokok tangga. Dia tak okok. Naik. Silakan naik. Dia hanya duduk mana? Duduk kepul. Duduk kekor. Apa ni makan najin tangga. Ini masalah. Ini masalah. Masalah orang kita ni, dia sendiri tidak nak mana. Dia sepatutnya bila kita nak berdoa, tuai hijau tu lah menunjukkan dia tu berhak sangat. Menunjukkan dia tu berhajat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Barulah nampak orang tu. Tengok Nabi ajar. Ingat ke kita? Hak kita duk mengajar adalah hadis. Semaya minta ujian. Lagu mana Rasulullah tu keluar daripada rumah dia mutabazzilan mutakhasyian. Berjalan tu tunduk dalam keadaan khusyuk. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pula minta sudah doa, balik piyah, balik kai serbai dia, balik kai hak dia pakai ni. Pusing balik. Nak suruh nampak kita ni berajak doa ya Tuhan. Pakai baju pun balik dah ni.
anak kita. Ni kita ajak orang suruh berdoa, kita duk kepuk kat candu tangga. Enggak apa kerja lah gitu. Tak belaga laut dia panggil. Tak makan siku. Tak makan siku lah. Tak makan siku belok lah. Boleh pasal kan benda tak makan siku. Tak makan siku. Itu dia. Jadi kekafiran inilah yang paling banyak berlaku di kalangan manusia. Kena ingatlah, kena berhati-hati. Kalau jenis hawa jenis bagi menabik ni tu dua klik nasihat. Jangan tabik ni kafir. Dia kata kafir, kamu tak semua berhala ni. Tak ada semua berhala, kita semua tak baik. Tak ada semua tak baik kau. Semua tunggu pun jadi. Sesungguhnya kebanyakan manusia sejak dahulu hingga sekarang mengakui tauhid rububiyah dengan mempercayai kudrat Allah Subhanahu wa taala, tadbirnya, rezekinya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, iaitulah apa yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Maksudnya dan sungguhnya jika kamu bertanya pada mereka. Kalau mau ditanya orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan mereka? Nescaya mereka menjawab Allah. Betul tak? Itu kita tanya kawan-kawan kita. Toke-toke kita. Siapa kat jadi awak ni? Dia tunjuk Allah ke berhala pokok puji dia. Mata kepik. Dia tunjuk lagi tu. Dia tak tunjuk. Dia kata, ini yang jadi saya. Ada dia kata? Ada, dia kata Tuhan Allah juga. Tuhan. Makna itu dia panggil tauhid rububiyah. Tauhid menciptakan, dia percaya Tuhan Allah ada. Tidak bahasa Cina, Tuhan Allah kan? Dia kata, Tuhan Allah buat. Lepas tu ni, ayah mata ripik ni pek dah berapa? Tak tanya dia. Kalau kita tanya kita, dia kata, saja ini main-main saja ini. Main-main saja. Tuhan mata ripik ni main-main saja. Yang betulnya, yang buat betul siapa dia? Tuhan Allah. Duk main Tuhan Allah. Maknanya, tauhid rububiyah tu tauhid yang menciptakan, dia percaya. Ada kuasa lain, bukan kuasa Tok Peko dia. Tok Peko ni panggil orang tengah ya. Untuk nak buat jalan lagi ke Tuhan. Ikut Tok Ayah dulu. Itu sajalah. Mana dalam Quran sebut, wala in sa'altahum. Kalau mung ditanya orang kafir siapa dia jadi mung, dia kata Tuhan. Allah dia kata Tuhan jadi. Tapi mereka mengingkari di dalam i'tiqad. Perkataan dan perbuatan terhadap uluhiyah Allah. Dalam masalah uluhiyah ni makna beribadat. Dalam masalah ibadat dia kafir. Masalah jadi dia mengaku Tuhan jadi. Masalah ibadat dak, dia pergi sembah tempat dia. Dia sembah berhala dia. Dia sembah tu sembah ni. Jadi, kalau kita tanya orang kafir, dia mengaku Tuhan itu kuasa, tapi dalam masalah ibadat. Tetapi mereka mengingkari dalam i'tiqad, dalam perkataan dan perbuatan terhadap uluhiyah Allah. Bab uluhiyah Tuhan, dia tak. Dia kata, ni Tok Peko ni perantara ya, dia kata nak sapa Tuhan. Bila ayah dia mati, dia bakal ketah. Dia kata ni bekal ada ipok dia nak pergi kubur. Jadi macam-macam cerita terbagai tak jumpa belakang lah tu. Tak jumpa. Jadi terhadap uluhiyah Allah seperti beribadat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakui hukum dan undang-undang yang lain dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati dan lidah. Hak tu hak sembah. Hak undang-undang ni pula. Undang-undang Tuhan ni jangan kerak tangan nak kalau curi. Zoleh ni. Tangan orang bukan sembarangnya. Baik kita ambil undang-undang orang putih, baik sikit. Lemah lembut sikit, rahmat sikit. Tidak ada kerak tangan orang kau, say undang-undang orang putih. J 45 hari, tubik curi pula. Tak apa, curi pula pun. Ada ambil undang-undang tu. Tubik tak ada tangan, nak curi lagi. Nya perik lah juga. Kalau nak curi pula pun sia-sia tangan lama-lama. Mari pula settle, tak apalah. Belum lagi ada ngomong kau ni. Jadi boleh, ni dah tubik hari ni, tak curi pula. Moga dia apa ni? Duk leje bukannya lapar. Lainlah kalau duk leje tu. Nak makan, telefon ayah mari. Ayah dia mari makan ni, kalau ayah tak mari lapar. Baru segera ni tidak duk leje makan ni siap.
Hari ni telur, esok ayam. Kita pergi jalan di Kalispor. Ustaz tu email situ royak. Kalau bui makan ni tak sedap, tak saya ngaji Quran bawa dalam masjid. Dia tu tak sedap ustaz hari ni. Gula telur, mana sabar tak ada ayam. Kata tu kabar kata. Bawa VIP apa mu ni bawa penjahat tu situ tu. Nak suruh makan sedap. Nak oyak bui. Jangan main banyak pun. Harus sakit. Jadi masalah nak oyaknya masalah undang-undang peraturan Islam ni, kita jangan kata tak molek. Kalau kata tak molek, jadi muka lain lah kita ni. Usahlah kita. Baik, itu perkara yang ketiga. Yang keempat, mengingkari atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkar atau pencela Nabi. Lagu mana pula ni? Iaitulah perkataan atau perbuatan i'tiqad yang menafikan atau mencela kerasulan atau pribadi orang yang menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tentang kebangkitan selepas mati, tentang mahsyar, hisab, mizan tu kira-kira neraca, siratul mustaqim nak lalu tu atas neraka tu, syurga, neraka dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara gaib. Maknanya kalau orang ni tak percaya kepada Nabi, bukan Nabi kita saja, Nabi dulu pun, Nabi Musa, Nabi Isa, tak ada dek tu buat tu. Cerita mari mana dongeng-dongeng ni. Boleh faedah lah. Atau hak Nabi kita royak. Nabi royak siapa dia derma boleh pahala. Nak kecek orang tu. Pahala mari mana tak dia tengok Nak kecek kita tu. Pokok ustaz ni. Baca awak lelah hadis Nabi. Jadi semua tu engkar tak engkar? Engkar. Dah orang baca hadis sahih dah. Bukhari kata. Imam Muslim royak dah. Kita boleh main-main lah kata ada tu. Surga mari mana kak? Mai syurga mari mana? Lah ni dia tidak jenis syurga mari mana? Kalau kita kena sak gua nak kata semaya ni, tak apa ustaz, kubur masing-masing. Tu main tu. Main. Mana kubur abang kubur demo suku, kalau abang kena seksa apa, tak kena demo. Tidak tak percaya kazak. Kalau dia percaya, tak apa abang semaya. Ni dak bila kita ayat kenapa tak semaya ni? Kubur masing-masing kan tak apa. Jadi seolah-olahnya dia tu beres lah. Beres, tak ada azab bagi dia. Kecek tu, tak khabar. Dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara gaib. Mana dia tak percaya Nabi kita banyak benda gaib. Syurga neraka tak ada berlaku tu. Saya azab-azab kubur tu cerita ya. Begitu juga mengingkari Al-Quran dengan apa cara sekalipun. Ni buat belagu ya. Bukan buat pakai buat amat dah. Tidak buat belagu kena Quran ni. Buat tanding ya. Undang-undang pakai. Undang-undang Quran. Mana pakai tu hari riba haram, ben riba berapa beratus kali ben riba ada. Tu hari Arab hari berapa kedai ada? Berapa kedai ada? Tu hari tu pakai tak pakai? Kita royak dah Quran ni untuk siapa? Quran ni untuk siapa lah ni? Untuk orang mati. Orang hidup tak pakai. Tidak orang mati ni Quran. Bila ada orang mati panggil lalu. Baca Quran ke siapa? Kau orang mati. Lagi? Orang hidup ni baca ke tak? Kalau baca, buat tanding. Pasal boleh hadiah. Beramalnya? Tak. Tak ada arah. Jadi Quran ni turun ke orang mati. Asalnya Quran ni turun ke orang hidup. Orang mati tu tupai je. Kalau kita boleh sedekah ke dia, boleh pahala. Boleh sedekah ke orang mati, boleh. Tapi bukan asal untuk dia. Untuk orang hidup ni pakai Quran. Ni dia tak balik dah kita lah ni. Orang hidup ni tak ira-ira Quran ni. Hak tak ajis maya sok mau hidup pun. Kalau salahnya mati ayah dia, tidak panggil orang baca Quran juga kan. Mari tu terlepas mari. Mari rumah belakang jemput malam ni. Baca Quran kaya hamba ni. Maknanya Quran ni untuk siapa? Untuk lo ni, untuk orang mati. Untuk orang mati. Dia tak jadi apa tu. Cetok Quran dekat comel berkelak. Tulis dengan air mah lagi Quran. Bunga tu lah tahunya. Tapi untuk tak mana? Tak dalam mari. Comel Quran dia mau. Beli Mekah benar. Baca ke tak? Tunggu orang mati. Jadi Quran ni tunggu ke? Tunggu siapa? Tunggu orang mati. Orang hidup baca lagi. Alhamdulillah ada. Bukan kata tak ada. Tak baca. Ada. Orang kita ni ngaji Quran. Alhamdulillah. Tapi hak beramalnya setara mana? Amal lagi kita dengan Quran setara mana? Hak baca pun lihat lah ni. Nak baca Quran.
nak beramal tu hai lah tahunya. Apa nak ingat? Nak buat habis jus hari pun lembek kita. Tapi nasi buku ingat pagi lagi. Kalau dia habis kuliah lagi wabang dah. Allahu akbar. Penipal sama kita dah. Baiklah. Jadi mengingkari Al-Quran dengan apa cara sekalipun. Apa cara engkar Quran? Sama ada kita tak percaya ke Quran putih, engkar hukum dia, engkar pelaksanaan dia. Awak nak jalan undang-undang Islam, undang-undang Quran, peras. Maka itu engkar tu. Tidak ada yang kata peras kan? Peras. Kuala Lumpur. Bercanggah dengan pelbagai negara. Semua sekali itu. Mana tinggi pelbagai negara dengan Quran? Siapa tinggi? Tinggi pelbagai negara. Sebab kalau bercanggah dengan negara, batal undang-undang Quran. Boleh kecek lagi tu. Anak-anak orang Islam. Pasal apa tak diubah? Waktu kita mempunyai kuasa, kenapa tak diubah? Negara merdeka berapa tahun dah? Berapa tahun dah merdeka? 50 tahun dah merdeka. Nak tunggu bila lagi? Nak tunggu dia batu yang cekik dia mau? Tarinya cabut nak dengan gosi dia baru nak ubah. Masa tu boleh apa? Gonye pisau boleh dah. Gonye awak campur boleh lagi? Dan dengan gosi. Boleh dah makan pisau boleh. Boleh makan pisau lagi tu. Nak makan benda keras boleh. Tak ada dengan gosi dah ni. Agak boleh ni kata, agak pada sendiri ayat apa tak dia? Pakai kolo lah jawab dia. Mana nak ayatnya? Kita tidak bersungguh. Tidak bersungguh nak ubah. Biar setiap undang-undang yang bercanggah dengan Quran baru batal. Ini tidak. Quran kau siapa kau kalau bercanggah dengan bagai negara batal. Siapa dia besar tu? Itu bahaya. Dari sudut akidahnya berat. Bukan benda kecil. Dia kata tak boleh orang putih buat dulu. Betul zaman orang putih dia buat ni, dia tidak Islam, dia kafir. Kita anak-anak orang Islam hak mereka ni apa tidak ubahnya? Nak tunggu siapa? Nak tunggu orang putih baru ubah semula. Tunggu orang putih baru ubah. Jawab dia kucing tumbuh tanduk dulu. Kita punya istilah orang kapur dia. Tunggu kucing tumbuh tanduk dia. Tak je kecek orang kapur ni. Tak apa lah. Buat akak sopa. Begitu juga mengingkari hukum yang sabit menurut nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda sabit dah. Yang diketahui oleh setiap orang Islam seperti wajibnya sembahyang, puasa, zakat, haji, halal jual beli, haram riba. Semua tu benda ada dalam Al-Quran. Tidak jelas dalam Al-Quran. Kan dia kata tak jumpa judi je haram dalam Al-Quran. Kata dah tak baca Quran nak jumpa kawan. Ada anak Islam. Dia kata boleh, dia kata berapa? Tak dia buat judi dalam Quran. Baca kok mana tu tahulah. Melainkan mengingkari perkara-perkara yang diketahui oleh orang-orang yang berilmu sahaja. Mana ada perkara yang bercanggah tafsir di antara ulama. Tu kita tak boleh kata kafir. Contohnya macam setuh orang perempuan. Batal ke tak batal Ismail? Jadi mazhab Syafi'i kata batal, 3 mazhab lagi kata tak batal. Jadi tak boleh kata-kata. Kalau siapa kata tak batal, kafir. Tak boleh. Itu percanggahan pendapat di kalangan ulama yang boleh diperbahaskan. Tapi kalau siapa kata riba tak haram, ni boleh berkata. Contohnya ada benda-benda yang setengah orang kata haram, setengah kata halal. Ni tak boleh kita kata kafir. Dia kena bahas lah. Ulama lah kena bahasnya. Buat kita kena bahas lah mana. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya. Di antara perkara-perkara kufur dan syirik itu ialah seseorang yang berazam untuk menjadi kafir. Na'udzubillah. Payah bahasa hidup dengan orang Islam ni. Mentah kena zakat, mentah kena puasa, mentah kena maya. Jadi kafir sini. Habislah dia. Pakai cetung kaya, lepas jarak kalau mati. Mungkin dia sendiri nak jadi kafir. Na'udzubillah. Jangan debu kah? Dan syirik sama adalah masa yang dekat atau jauh. Dia kata kalau dia mau tu mari tekai aku, buat zakatnya, aku nak jadi kafir. Jadi saya dulu. Tak payah tunggu bila-bila. Atau mentaklikkannya dengan lidahnya dan hatinya untuk menjadi kafir. Walaupun dengan perkara yang mustahil dengan akal. Dia kata kalau kucing jatuh tanduk, aku jadi kafir. Mana tahu? Kerja Tuhan. Mari miau pengak tanduk naik. Kuasa Tuhan boleh buat. Apa tak boleh buat? Banyak dekat benda pelik-pelik atas dunia ni berlaku. Dah. Apa pelik? Jangan duduk niat nak jadi kafir. Kucing tanduk kau orang jadi
Jalan kaki lah kata kepala ke bawah. Tak usah duduk tali. Tak ada dalam diri kita ni. Tak ada dalam kaum kita ni nak jadi kafir. Kena tak situ. Tak ada dalam kaum kita. Tak ada dalam kepala kita. Mikir nak jadi kafir. Na'udzubillah. Jepuk ya kafir kita kena kata apa? Wal'iyazubillah. Minta berlindung dengan Allah SWT. Selalu. Sebut ya kafir. Na'udzubillah. Duduk situ. Minta berlindung sama. Mentaklidkan dengan lidahnya dan hatinya untuk menjadi kafir. Walaupun dengan perkara yang mustahil pada akal. Maka dia menjadi kafir. Maka dia menjadi ketika itu juga. Dia kata nak jadi 2-3 tahun lagi. Jadi selalu. Punuh lalu mari. Atau secara engkar dan bersenda-senda. Seperti beriktikad dengan qadimnya alam. Atau menafikan apa yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ijma'. Dan diketahui oleh umum umat Islam. Seperti menafikan ilmu Allah. Tak apa kita buat benda ni. Gelak-gelak tu saya tak tahu. Boleh lah tu. Tu gelak juga serupa bagi dia. Tak ada apa-apa. Kalau kita kata dalam gelak orang tak tahu. Apa ya kelawar boleh tahu? Boleh jalan dalam gelak? Dalam cerah pula dia tak boleh jalan. Tak ada lapu-lapu dia. Tapi kalau wui tengah hari ni boleh jalan kelawar. Bengok keluar habis dia buat dia. Kena pakai spek pula. Kena suruh gelak sikit lagi. Itu dia. Jadi kalau kita nak kata cerah ni lah yang boleh menampakkan. Tuhan beri sikit kita. Tanda kekuasaan Tuhan. Dia beri kelawar. Berapa lagi jenis tak nampak tengah hari ni? Keluar. Kelawar. Anak-anak dia dah tahu. Buat ni kalau beri tengah hari, betul lalu. Beri malam juga. Kita nak kata Tuhan tak nampak malam. Kelawar pun nampak. Tuhan subhanallahil azim dah. Baik. Atau mengatakan bahawa ilmu Allah SWT itu terbatas. Tuhan bukan tahu belaka, tahu besar, yang kecil tak tahu. Ya tu. Atau mensabitkan apa yang nafi bagi Allah SWT seperti menetapkan warna baginya. Tuhan warna biru. Tuhan warna hijau. Lah ni Tuhan warna biru, warna hijau ni tak ada, tapi pegangan itu masih ada. Kelih warna hijau macam nak mutas tengah orang tu. Ada tengah kelih warna biru tu ketah lah dulu. Tak tahu sudah main warna. Warna tu hewan belakang, hijau, biru, merah, kelabu. Biar ke dia lah warna tu. Jadi pelik buat kita ni. Dan seterusnya Ibnu Hajar menghuraikan. Termasuk di dalam makna itu, apabila seorang yang menyatakan dia sebagai Islam, tiba-tiba dia yang melakukan perkara-perkara yang menjadi ijma' berlaku di kalangan orang kafir. Seperti mengunjungi gereja bersama-sama orang kafir. Dengan cara dan pakaian yang sama. Kita orang Islam. Tapi kalau tanya orang India berlagak top ekor dia, kita pergi tolek tak ada dia kata. Ini perbuatan ini pun punah juga. Pergi tolek apa? Kalau kita pergi jalan ke gereja dia, waktu dia tidak ibadat, itu tak ada masalah. Kita nak tengok dia belah nyawa. Berapa kok ni? Bagi ke nyawa ni. Nyawa tu boleh ambil makan ke tak? Tak ambil tahu saja. Belah nyawa kok ni. Beratus-ratusnya belorinya bawa belah. Baik dah hamka apa bagi kuahnya. Baik ambil buat sate. Jadi mengunjungi gereja bersama-sama orang-orang kafir dengan cara dan pakaian yang sama. Atau orang yang membuang kertas yang mengandungi ayat-ayat Quran atau ismullah subhanahu wa ta'ala ke dalam najis. Ambil nama Tuhan pun lepar dalam tu siapa? Lepar dalam najis. Ini berat juga. Hak ni kita bimbang dalam masalah surat khabar. Beli sok khabar banyak-banyak. Lepas tu, lapik makan, lapik duduk, lapik pepoh hanuk. Kadang-kadang sok khabar ada tulisan nama Allah. Ini bahaya. Kena berhati boleh. Jangan duduk lapik makan dengan sok khabar. Rumi pun, baca ke apa? Baca ni baca Allah. Kalau tengok dia kita tahu baca ayat Allah. Jangan buat. Lalu tu kalau nak lapik, nak buat apa pun, tak pilih. Ruai-ruai orang tino duduk, apa ni? Tak tahu tu aurat tu, lapik sama muka dia tu. Ruai-ruai dia ada ke ruai agama ke apa tu. Ada setengah khabar ni banyak kan yang agama. Jangan duduk lapik. Itu yang kita kurang berminat nak nulis dalam khabar tu. Pasal dia pergi jadi lagu tu. Orang buat lapik makan, buat lapik duduk. Tempat ceramah buat lapik dengan ceramah. Tak tahu tulis saya apa bawah tu. Kadang-kadang tulis ayat Quran dengan terjemahan Quran dengan hadis. Itu. Tak cara lah. Setengah orang tu kalau nak beli sak khabar, nak buat lapik, dia harus tulis sak khabar Cina. Boleh jadi sak khabar Cina, mungkin dia tidak Islam.
Tak ada kali nama Tuhan situ. Tapi kalau ada dengan tulis siapa kadah ke apa, kalau dia kata, tu baca ni. Dia kata Allah. Tak boleh juga. Kalau dia boleh baca lagi itulah. Dah lah kita tanya sini. Membuang kertas yang mengandungi ayat-ayat Quran atau Ismullah Subhanahu Wa Taala ke dalam najis. Jangan. Jadi kalau ada kertas khabar ada mengandungi ayat Quran, kita sipas tepat, lepas tu kita pergi bakar. Bakar debu dia tu, letak jangan beri tepat orang tijak, tepat orang sungai kau hanyut. Dia pergi bakar tak apa sebab dia bila jadi debu tak ada dah dianya. Tak ada. Tanah pun tijak juga. Bakar dulu baru tanah. Bakar tu bukan niat nak menghina, niat nak jaga dia. Apa dia? Jel orang tak punggur, tak wak labik makan. Dia jual jel, dia tidak jual Allah tu tak. Dia jual jel, masalah. Ya. Atau meragui mana-mana nabi atau mana-mana kitab seperti Taurat, Injil, Zabur atau Suhuf Ibrahim. Kita tak percaya Taurat. Taurat asli. Taurat ada tangan Yahudi dia tak percaya. Tak apa, dia karut dah tu. Dia tambah, dia pindah macam-macam ada benda. Atau mana-mana ayat Quran. Ayo lo ayat Quran ni. Dia kan dalam Quran. Pasal tak belaga seku yang kita ni. Atau menyesatkan umat yang tidak sesat. Pokok tu sesat tu. Oh ya apa nak ajak balik Quran hadis sesat. Kita dah buat lama dah hadis untuk ayah kita ajar ni. Jangan duk sesat kau jangan main. Atau mengkafirkan sahabat kafir. Macam Pokok Syiah ni kata sahabat kafir. Tak sedap saya dengan Pokok Syiah. Atau mengingkari Mekah, Kaabah, Masjid Haram atau sifat-sifat haji. Berapa kita tawaf ke Mekah, tawaf Kaabah, 7 keliling tak ada faedah. Boleh belaka tu. Tak ada faedah mana tu yang suruh tawaf, waliyat tawafu. Pergi tawaf di keliling Kaabah kita tak ada faedah. Otakmu, otak betul je tak ada faedahnya. Otak hak betul, dia tahu hikmat pasal apa kona kau ni. Pasal apa sa'i. Semua tu mengandungi liqamah zikrillah. Nak ingat Tuhan belakang. Jangan kata tak ada faedah. Kita tak rutin, sekarang tak ada faedah. Itu bahaya. Sembahyang dan puasa atau menghalal yang haram. Seperti mengharuskan sembahyang tanpa wudu. Tak apa, tak ada wudu. Ulama yang buat syarat wudu. Jangan. Dalam perkara yang tidak uzur. Kalau orang uzur tak ada air, cerita lain. Menghalalkan kezaliman ke atas orang Islam atau kafir zimmi tanpa dalil syar'i yang mengharuskan dia beriktikad begitu. Kita pergi orang apa ni? Orang buat ngenak kau orang zalim, kita kata tak apa, kita pergi sokong kata. Tak boleh faedah. Jangan boleh penyakit juga. Atau mengharamkan halal, seperti mengharamkan jual beli dan nikah. Kita haram jual beli dan nikah. Itu tak boleh. Nikah. Atau mengatakan sesuatu yang tidak patut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti warnanya hitam, mati sebelum berjanggut, tidak koris, bukan arak, bukan manusia. Kata Nabi tidak manusia. Pasal apa? Nabi kata manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Dalam Quran kata, aku ni seperti kamu juga orang. Semua kita cerita semalam tentang orang kata dia jadi daripada nur. Tapi yang betulnya Nabi kita ni jadi daripada air mani mak ayah dia. Mari daripada nur. Cerita nur itu cerita yang tak betul. Mari daripada nur. Jadi kita kena betul lah fakta tu. Kena betul. Kita tak boleh nak marah dia lagi sebab dia apa pergi awal hari dulu juga. Semuanya nak ayatnya tak ada. Sebab dalam Quran kita baca sama ke surah Al-Kahfi kayak hari mak tu. Di akhir surah Al-Kahfi itu saya kata apa? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Kata ya Muhammad, aku ni manusia seperti juga. Bila manusia jadi daripada air mani, mak ayah dia. Jadi itu yang sebetulnya dalam Quran sebut. Jadi kalau kita kata tidak, dia bukan jadi air mani, dia mari daripada nur. Kita kata dia ni kita lawan Quran. Sebab Quran sebut benda tu. Bersebut, tengok dari surah Al-Kahfi, akhir surah Al-Kahfi. Ayat dia, 3 ayat akhir itu, clear. Jadi benda-benda macam tu kita kena betul. Jadi berkatalah membohongi keadaan yang sebenar. Jadi kata Nabi bukan arak lah, Nabi hitam, wuduh. Jangan. Jangan duduk kata pasti. Begitu juga mengharuskan ada Nabi selepas daripadanya atau melahirkan keraguan. Kita tak ada lagi Nabi lepas pada Nabi, ada lagi. Baru timbul pula di Kuala Lumpur nama Nabi Kahar. Nabi untuk orang Melayu. Ni kafir tulis belakang ni. Nabi apa lagi? Atau melahirkan keraguan seperti berkata saya tidak tahu.
Sama ada dibangkitkan di Mekah, mati di Madinah atau orang lain. Aku tak tahu Nabi di mana. Benda itu mutawatir. Semua orang tahu Nabi kita beranak di Mekah, mati di wafat di Madinah. Tiba-tiba kita ayat, mamak ni beranak mana? Mari lihat sijil kau. Dia duduk kecap ngarut gitu. Madinah. Oh, dekat masjid Nabi tu. Tepi Raudhah tu kubur dia. Atau mengatakan bahawa jadi Nabi itu boleh diusahakan. Boleh kalau kita rajin ibadat jadi Nabi. Atau menyatakan wali itu lebih tinggi martabatnya daripada Nabi. Itu wali tinggi daripada Nabi lagi. Mana boleh. Ada orang kata. Sebab dia kata wali ni usaha. Nabi ni hak Tuhan bui. Jadi hak usaha tu mesti lebih kuat daripada hak Tuhan bui lagi. Itu kepala otak kita. Tapi Nabi entah dia usaha. Hak Tuhan pilih dah. Inna Allah astafa. Tuhan pilih. Tuhan pilih dah dia. Tak ada orang boleh usaha. Kalau usaha ke mana pun tak jadi Nabi. Jadi tiba-tiba kita kata tak. Nabi lebih rendah martabat. Sebab Nabi ni hak tak pilih. Hak tak usaha. Jadi sendiri. Wali dia usaha. Dia beribadat akhirnya. Jadi tak boleh kita kata wali lebih tinggi daripada Nabi. Kerana Nabi tinggi daripada wali. Atau mencela mana-mana Nabi dan malaikat. Melaknatnya atau mempersendakannya. Hal ni semua ni perbuatan jadi punah iman kita. Kemudian Ibn Hajar menyatakan bahawa menjadi kafir juga orang yang meredakan kafir. Kita reda kepada kafir itu, kafir juga kita. Na'udzubillah. Kita sayang dengan Cina, dengan India yang tidak Islam ni, kita jangan reda kepada kekafiran itu. Bila-bila itu kena cuma juga, ni bila nak masuk Islamnya, kena ajak juga mari. Ni tidak, kita duduk tahu dia. Seperti menasihatkan orang kafir supaya jangan masuk Islam. Kafir. Awak tak payah masuk Islam lah, susah. Kena potong lah, kena gapo cerita. Itu perbuatan karut lah. Berkata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, ketika mentafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Dikatakan maksudnya, sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka orang-orang kafir. Tak boleh tafsir hukum Tuhan, orang itu kafir. Tidak syak lagi bahawa sesiapa yang tidak beriktikad wajibnya berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi kafir. Tak syak lagi. Sesungguhnya setiap umat Islam itu mestilah memerintah dengan adil. Kadang-kadang keadilan menurut hukum mereka ialah yang dipandang oleh pembesar-pembesar mereka. Jadi orang lain, dia kata hak pembesar dia buat tu jadi. Bahkan banyak sekali di kalangan orang yang mengaku Islam berhukum dengan adat. Hukum adat. Yang bukannya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang Badui di zaman dahulu, di mana mereka berpendapat itulah hukum yang sedia dilaksanakan, bukannya kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena ingat. Kena ingat molek tu. Bahawasanya jangan main dengan hukum Tuhan. Kalau kita tak sepakar, kau tak boleh buat ke royak, kami percaya tapi nak buat tak boleh. Sebab dihalal oleh pelbagai. Kena pindah pelbagai tu, nak halal sampai bila? Kalau kata kau nak tak lalu kau ni, tak boleh lalu kau ni. Rumah kita ni masjid ni rumah kita. Kita tak lagi kau ni. Duk pusing kau jauh semua. Orang tanya mana tak lagi kau ni? Dekat ke masjid. Tak lagi ada pokok duri situ. Mana tunggu bila pokok duri tu? Apa dia tak tebah buah? Dia tebah cakar buah lah. Boleh lalu lah kau tu. Tak lagi ada pokok ada duri. Betul? Saya sanggup kona kau ni. Kesnya ada duri. Buah lah duri halangnya tu. Barulah kita ke masjid tu masuk dalam masjid. Nak royak ceritanya. Pasal apa kita tidak buah halangnya? Kalau nak laksana Islam tak boleh sebab pelbagai, kenapa tidak pindah pelbagai? 50 tahun dah mereka tak boleh pindah pelbagai. Di mana kekuatan umat Islam? Duk bangga dengan musyawarah Quran saja? Alah, tak boleh. Ini jangan kata KP lagi. Tak boleh, kita tak boleh kata ini kajian KP. Banyak lagi proses dia nya. Nak mengkapi kau orang jangan semudah tu. Nak royaknya perbuatan lagu ni perbuatan yang tak kena. Kita boleh kata perbuatan, jangan kata orang. Jangan kita nak tadai dia mau ni kapin. Apa? Tak sewa hukum Tuhan. Tak boleh sonik begitu. Salah. Kita kena kata jangan perbuatan macam ni boleh membawa kepada kekufuran. Kita menjelaskan jangan menghukum. Kita menjelaskan hukum, jangan hukum atas orang. Ditolak tadai orang kafir, munafik, murtad jangan.
Dan kita kena rayak hukumnya. Kalau orang buat macam ni, ini hukum dia. Kita tak boleh dikata, dicolek atas daya orang. Demo ni kafir. Pasal, tak boleh. Pasal nak dia proses dia panjang lagi. Yang pertama sekali, dia kena bawa berdakwa orang ni ke mahkamah. Bila sampai di mahkamah, Tok Qadi kena panggil dia nasihat. Masuk dalam penjara nasihat dulu. Bermunakasah dengan dia. Berdebat dengan dia dulu. Buat tabik hujah dulu. Lepas tu, barulah kalau tak pakai juga, barulah Tok Qadi jatuh hukum kelegan yang atas meja dia tu, awak sudah murtad. Jadi tidak kata setiap orang boleh, kalau setiap orang boleh jatuh hukum, pakat jadi Tok Qadi belaka, huru-hara dunia ni. Tidak huru-hara kan? Huru-hara. Tak boleh pergi rumah orang tu. Gini. Tak boleh mayar orang. Kata tak boleh. Oh ni perbuatan salah. Sebab bahaya kita nak jatuh hukum kafir kau orang ni. Kalau dia tak kafir, balik kita semula. Kita ingat. Baik berapa ramai ada orang main ke jarak-jarak ni akhirnya dia tuju situ. Dia tak gitu kan? Itu satu benda yang kena kita ingat. Jangan. Akhirnya dia tu jumpa dalam tu. Abilah kita ni perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah pula. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung.